Selamat sejahtera, Cikgu Jacob. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk sesi temu obrol ringkas ini. Saya ingin mendapatkan pandangan Cikgu tentang pelaksanaan aktiviti saya, iaitu Dobi Ajaib Tata Bahasa dalam pengajaran kata nama am serta kata nama khas. Temu obrol ini hanya digunakan sebagai data sokongan dalam kajian tindakan saya. Data utama kajian masih berdasarkan hasil kerja murid, senarai semak pemerhatian, orang pendapat murid, serta catatan refleksi guru iaitu saya, dan saya akan mencatat isi penting daripada jawapan cikgu. Jawapan cikgu tidak bertujuan untuk menilai cikgu, tetapi untuk membantu saya menambah baik intervensi ini. Cikgu, semasa aktiviti Dobi Ajaib Tata Bahasa dijalankan, apakah perubahan yang cikgu nampak pada penglibatan murid? Okey, terlebih dahulu terima kasih untuk kesempatan ini untuk saya berkongsi pandangan lah. Okey, melalui aktiviti yang saya tengok dari aktiviti yang sudah dijalankan oleh Cikgu Jasper, saya melihat memang ada perubahan lah. Okey, perubahan yang lebih kepada arah yang positif. Okey, di mana kita dapat lihat memang kita sebagai guru kita harus membawa suasana. Kita yang akan menentukan suasana kelas kita itu, adakah dia lebih suram ataupun tidak suram. Okey, jadi untuk aktiviti yang dijalankan itu memang berlaku perubahan lah, dari mana kita dapat lihat murid yang mulanya pasif, yang kurang memberi jawapan, yang kurang memberi respon, mereka dapat melibatkan diri, mereka jadi lebih berani untuk bercakap, mereka lagi seronok lah, mereka enjoy apabila ada aktiviti menarik, lagi-lagi aktiviti yang belum pernah mereka jumpa kan, seperti Dobi Ajaib ini pun satu aktiviti yang saya rasa saya belum jumpa lagi depan-depan saya. Jadi sangat menarik lah, dan memang ada perubahan yang saya dapat lihat. Terima kasih cikgu. Jadi soalan yang kedua iaitu, pada pemerhatian cikgu, adakah murid kelihatan lebih yakin atau lebih berani mencuba membina ayat? Kalau ada, bolehkah cikgu macam berikan contoh yang cikgu perhatikan? Okey, baik. Jadi melalui penelitian saya, aktiviti ini memang memberi efek ataupun memberi kesan kepada murid lah. Okey, lebih-lebih lagi murid yang memang selama ini mereka tidak yakin. Okey, mereka tidak yakin kerana mereka tidak pernah bercakap. Jadi biasanya mungkin kadang-kadang ada guru juga, kita sebagai guru terlepas jugalah, terlepas pandang juga hal-hal ini kerana kita terlalu fokus kepada murid yang banyak respon saja. Tapi murid yang kurang respon ini kita selalu abaikan mereka. Jadi apa yang saya dapat simpulkan melalui aktiviti ini, murid akan lebih yakin, lebih yakin dan lebih berani. Kenapa saya cakap begitu? Sebab apabila aktiviti yang dapat menghidupkan suasana belajar ini dilakukan di dalam kelas, murid itu akan lihat murid lain menjawab soalan dan mereka seronok. Jadi mereka sebagai murid yang pasif, yang kurang memberikan respon dalam kelas, mereka pun mau dan mereka mau mencuba, dan mereka juga didoronglah untuk mencuba. Okey, contohnya mereka dapat sekurang-kurangnya memberi ayat yang ringkas pun sudah memadai. Okey, menunjukkan mereka dapat mereka tidak rasa terpinggirlah. Bagi saya, jadi itu yang menunjukkan mereka ni sudah terbina satu keyakinan ataupun keberanian yang baru dalam diri mereka. Ya. Memang pandangan yang mendalam lah. Ya. Lepas tu, bagi bahagian manakah dalam aktiviti inilah, aktiviti Dobi Ajaib Tata Bahasa ini, yang paling membantu murid? Contohnya, adakah ABM seperti dadu, kad Dobi Ajaib, token, atau arahan guru, atau lembaran tugasan? Jadi, mengapa cikgu rasa bahagian itu sangat membantu? Okey.
Jadi untuk bahagian mana aktiviti yang paling membantu murid ini, saya rasa yang sangat membantu adalah kad Dobby Ajaib, di mana komponen ataupun bahan ini sangat membantulah ataupun dia memberi panduan yang jelas kepada murid. Sama contohnya saya istilahkan dia seperti kita berlayar. Kalau kita berlayar kita tidak ada kompas, walaupun kapal kita besar, kita tidak tahu tujuan kita pergi mana, tetap juga kita akan sesat. Jadi pengenalan ataupun panduan itu sangat penting dalam kita memulakan apa-apa aktiviti pun. Kalau kita punya aktiviti itu sangat hebat, tetapi cara kita menerangkan cara kita menerangkan panduan apa kamu kena buat, apa kamu kena ini. Kadang-kadang ada situasi itu guru itu tidak menerangkan dengan jelas. Jadi aktiviti itu jadi kucar-kacir. Jadi bagi saya kad Dobby Ajaib itulah dia memudahkan mereka. Selain itu pun dadu tu juga turut meningkatkan elemen keseronokan. Sama juga macam kita main permainan dadu tu, kita tidak dapat jangka apa nombor yang kita dapatkan. Jadi itu menaikkan lagi semangat untuk belajar. Itulah murid akan rasa seronok, mereka akan rasa tertanya-tanya, mereka akan rasa ingin tahu. Jadi menjadikan mereka lebih bermotivasi lah untuk menyertai aktiviti yang seronok seperti ini, berbanding dengan mereka hanya duduk di kelas dan menulis-nulis saja. Terima kasih pandangan bagi yang secara positif. Yang soalan keempat iaitu, sepanjang aktiviti ini dijalankan, apakah kelemahan atau cabaran yang cikgu nampak atau menganalisis lah dari segi masa, arahan, kawalan kelas atau kefahaman murid? Kalau dari segi kelemahan, bagi saya tidak adalah kelemahan yang jelas. Mungkin kalau mungkin sebab Cikgu Jasper yang jalankan aktiviti itu, kalau saya ada di situasi itu waktu itu, dalam keadaan di tempat itu waktu itu, mungkin saya dapat perhatikan lah. Cuma mungkin adalah, kalau dari saya sendiri pun kadang-kadang kalau buat aktiviti yang kita sudah rancang awal, kelemahan yang biasanya wujud bagi saya sendiri adalah pada pengurusan masa. Pengurusan masa kadang-kadang kita tidak dapat jangka. Ada murid yang dia dapat faham dan dia terus dapat buat. Ada murid juga dia ambil masa, dan kadang-kadang kita tak boleh push mereka untuk faham cepat. Tidak dapat paksa juga. Kita tak boleh paksa mereka. Jadi dari segi itu, pengurusan masa itu saya rasa kita harus kita harus tetapkan masa itu. Lepas itu kadang-kadang mungkin ada juga dari segi arahan lah. Arahan rasanya dalam aktiviti itu pun rasanya arahan itu sudah jelas. Mungkin ada murid yang dia sebenarnya tidak faham, tapi dia malu untuk bagi tahu dia tidak faham. Betul, jadi kadang-kadang apa yang saya akan buat, saya akan tanya, faham ke tidak? Memang semua akan cakap serentak kan, tapi kadang-kadang saya akan fokuskan kepada seorang murid tu yang kadang-kadang kita selalu tengok dia mengelamun, dia tidak fokus. Sebut nama dia. Faham? Jadi dari situ kita dapat tahulah. Dari segi kawalan kelas pun saya rasa tidak ada masalah. Mungkin ada sedikit kelemahan-kelemahan yang mungkin di sebalik layar itu yang saya tidak tahu, di sebalik video itu mungkin ada jugalah. Kita manusia kan. Bukan sempurna juga kita ni. Betul. Aktiviti yang terakhir iaitu, jika aktiviti ini digunakan semula pada masa akan datang, mana tahu Cikgu Jacob berminat untuk menggunakan EDM ini, dibayar kah tu? Tidaklah. Takut copyright. Tidaklah. Apakah satu perkara yang cikgu cadangkan untuk saya perbaiki dahulu? Kalau dari segi aktiviti ini, memang kita kena teliti lah, adakah aktiviti ini dia sesuai untuk semua aras
dalam kelas itu. Okey, untuk saya sendiri pun kadang-kadang kalau saya sedang saya merancang aktiviti yang sudah kita mau buat, kadang-kadang saya akan terfikir, saya akan tiba-tiba mengimbas balik seorang murid dalam kelas itu. Kalau si A ni dia dapat kan ni ya, sebab dia ada masalah untuk mengeja contoh. Jadi saya akan fikirlah macam mana cara. Mungkin saya akan pairkan dia dengan beberapa orang kah, mungkin aktiviti ini saya akan buat secara berkumpulan. Jadi sekurang-kurangnya ada orang yang akan bantu dia ataupun bimbing dia untuk aktiviti itu. Dan antara penambahbaikan ataupun cadangan adalah mungkin dari segi masa itulah, pengurusan masa tu. Mungkin kalau ada contohnya sekarang ni kita banyak bahan-bahan yang kita boleh guna dari YouTube. Itu ada yang apa tu, timer tu. Kita setkan timer tu, dia akan pusing sampai. Jadi murid itu akan, apabila mereka tengok timer itu, mereka akan tahulah di mana mereka perlu selesaikan, di mana mereka perlu berhenti sudah, di mana mereka perlu bahagian ini mereka di mana. Dan ada juga langkah yang saya gunakan. Saya kadang-kadang saya akan bawa itu bell tu. Bell. Saya akan ting, kalau dia bunyi pertama, maksudnya kamu kena selesai ini. Kalau dia dua kali, kamu maksudnya di langkah ini sudah. Jadi dari situ murid akan tahulah, dan kita juga pada masa yang sama akan mengawal masa. Sebab kita mahu benda itu, sesi pembelajaran itu selesai kalau tidak ada masalah, selesai pada hari itu. Tetapi kalau dia memaksa kita untuk terpaksa membawa lagi aktiviti yang sama di hari yang lain, apa boleh buatlah. Sebab kita tidak boleh paksa mereka untuk faham dengan cepat. Dan murid kita ni dia macam-macam jenis tahap dia yang dia pemahaman dia lah. Okey, jadi itu saja saya rasa. Kalau dari segi permainan ini sudah cukup menarik lah bagi saya, dan saya rasa mungkin kalau ada penambahbaikan nanti yang Cikgu Jasper sudah ubah, boleh bagi tahu juga. Boleh. Mana tahu saya boleh guna juga. Boleh. Okey. Terima kasih Cikgu atas pandangan dan cadangan yang diberikan. Maklum balas, Cikgu sangat membantu untuk saya bagi menilai kesesuaian aktiviti ini, iaitu Dobby Ajaib, tata bahasa, dan membuat penambahbaikan terhadap intervensi ini pada masa akan datang. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, all the best, selamat maju jaya.